Tiada suara Puan. Tiada suara. Ya, Liz, tiada suara, lupa on. Kita lupa on mic. Oke, terima kasih Dr. Binti. Boleh dengar sudah kan? Oke. Oke, boleh. Oke, salam PPD Toran, sederak menerajui perubahan. Selamat petang kepada semua pengetua, guru besar, penolong kanan dan juga tidak dilupai rakan-rakan dari SPB semua ya. Oke, hari ini saya hendak membuat saya sebenarnya yang sepatutnya membuat presentation ialah Puan Angeli kerana dia kurang sihat, jadi saya membantu ya. So berkaitan dengan pedagogi terbeza, saya rasa dia bukan sesuatu yang asing ya. Bila kita dengar terbeza, kita tahu is different. Oke, kita ingat di sini dia berbeza. Sama ada bila cikgu tuan-tuan dengar pedagogi kah, pembelajaran terbeza kah, pengajaran terbeza kah, tetap dia terbeza. Ya, dia tidak boleh one size fit everyone. So dia mesti dibezakan. Okay, next. Jepo, next. Tuan Jepo. Okey, fokus untuk hari ini ialah kita hendak tahu betul konsep pengajaran terbeza, hubung kait pengajaran terbeza dan aktiviti pengajaran terbeza ya. Jepo, next please. Yang pertama, konsep pengajaran terbeza. Apa itu pedagogi terbeza? Pedagogi terbeza ini merujuk kepada usaha untuk mempelbagaikan metodologi berdasarkan keperluan murid dan lingkungannya. Pedagogi terbeza merupakan kerangka pedagogi yang mudah lentur, it's flexible, ya, dan dia membolehkan murid untuk belajar berdasarkan potensi dan persekitaran murid itu sendiri ya. So there is flexible. Dia boleh berbeza dari pelbagai jenis aspek, nanti kita akan perincikan. Okey, menurut Tomlinson ya, dia memang adalah seorang yang sangat terkemuka ya berkaitan dengan konsep pengajaran terbeza. Perbezaan itu bermaksud merancang pengajaran untuk memenuhi keperluan individu sama ada guru membezakan dari aspek kandungan pelajaran, proses, produk atau persekitaran pembelajaran. Di samping itu, guru juga boleh menggunakan kaedah pentaksiran berterusan serta merancang kumpulan fleksibel untuk menjadikan ia satu pendekatan pengajaran yang berjaya. Menurut Vygotsky, murid memerlukan cabaran yang bersesuaian untuk belajar. Tetapi jika cabaran yang diberi itu terlalu jauh daripada pemahaman semasa, maka mereka tidak akan dapat membuat berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. So daripada ini kita dapati bahawa pembelajaran terbeza itu bermaksud guru perlu merancang sesuatu agar murid dapat belajar secara optimum mengikut aras atau situasi mereka. Ya, so dia tidak boleh cikgu merancang satu PDP di mana dia akan menyampaikan PDP ataupun aktiviti itu sama rata kepada semua murid dalam bilik darjah itu. Okey, asas pelaksanaan pengajaran terbeza, kita perlu tahu beberapa perkara. Ya, untuk seorang cikgu merancang PDP, dia harus tahu muridnya adalah berbeza dari segi keperluan. Kemahiran berbahasa, latar belakang budaya, tahap tumpuannya, dia fokus. Some student can focus very well, very long time, but ada yang tidak boleh fokus dengan lama. Sekejap saja dia hilang fokus. Kalau itu cepat saja di kelas, memang dalam less than 10 minutes sudah hilang fokus budak itu. Ya, latar belakang pendidikan dan minat. Ya, so bila cikgu merancang PDP, perkara-perkara ini harus diambil kira.
dalam penyediaan pengajaran terbeza. Next chapter. Okey, prinsip asas pengajaran terbeza. 1. Tugasan perlu mengambil kira kesamaan dari aspek pertimbangan minat dan relevan kepada murid. So, murid itu perlu belajar sesuatu yang dia boleh guna, dia relevan. Bukan sesuatu dia belajar lepas itu tidak ada keperluan ataupun tidak digunakan lagi. So, cikgu biasanya kita akan rancang sesuatu kalau dia familiar with the surrounding dia. So, itu yang kita hendak pertimbangkan. Dan juga kita perlu mengambil kira minat murid itu juga. Peluang yang mencabar mampu meningkatkan kebolehan murid memenuhi keperluan minat dan gaya pembelajaran yang pelbagai. Peluang yang mencabar, some good student, contohnya kan, kalau kita menyediakan bahan yang sama untuk semua murid, murid yang pandai itu dia rasa boring, tidak berminat, kerana itu bukan sesuatu yang boleh mencabar untuk dia. Dia sudah tahu. Ya, so for him is useless, ya, tiada guna lagi untuk dia belajar. So dia akan hilang minat di sana dan tumpuan dia tidak akan bertemu, akan hilang. So kalau cikgu tahu ini kumpulan murid ini sangat cemerlang. Dan kalau saya buat sesuatu yang dia boleh buat, yang boleh meningkatkan inquiry dia, yang boleh membantu dia memikir di luar kotak, saya rasa murid itu dia akan berminat untuk menyiapkan tugasan dia. Ya. So kita kena berfikir dari segi tahap murid, ya, penguasaan murid itu. Proses pembelajaran nomor 3, proses pembelajaran terbeza dan pentafsiran tidak boleh diasingkan, ya. Sebagaimana yang kita tahu, asal kita membuat PDP, ya, sama ada apa-apa pun, sama ada PBL pun ke, ataupun murid membuat secara modul ke, ataupun banyak lagi metodologi ataupun strategi yang akan digunakan oleh guru, apa-apa pun pentaksiran bilik darjah itu tidak boleh diasingkan. Begitu juga dengan PT. Flexibility dalam pembentukan kumpulan, ya. Selalunya pada kebiasaannya bila kita tengok cikgu membuat pembahagian kumpulan, kan, dia akan membuat pembahagian kumpulan itu budak akan duduk di sana dari mula dia belajar hingga barangkali hujung tahun, murid itu masih in the same room. Okey, maksud dia tidak ada flexibility dalam pembentukan kumpulan. Untuk PT ini dia very special. Kalau kita merancang PT mengikut kandungan, jadi kita hendak fikirkan alas pencapaian murid. Kita boleh mengukur murid itu mengikut kumpulan homogenis. Maksud dia ini kumpulan lemah, ini kumpulan yang sudah sangat baik sudah. Aktiviti mereka akan lebih mencabar dan seterusnya. Okey, ada kala kita akan buat aktiviti yang kita consider minat murid. Okey, so kumpulan murid ini barangkali yang boleh menghasilkan video. Kumpulan murid ini yang pandai melukis, saya akan kumpul mereka. Dan kumpulan murid ini pula mereka suka menulis. So hasil mereka itu lebih kepada penulisan. Yang ini pula hasil mereka tu barangkali lebih kepada bentuk lukisan. So dia pembentukan kumpulan itu dia tidak akan kekal. Ya, that means dari awal tahun murid dibagi kepada kumpulan sampai hujung tahun juga dia berada di kumpulan itu. Untuk ini dia akan berubah-ubah kumpulan mengikut perancangan guru itu. Okey, seterusnya tugasan yang diberikan kepada murid mestilah bermakna, signifikan dan untuk membangunkan kapasiti murid dan menarik minat murid. Okey, next. Okey, elemen pengajaran terbeza ini sangat penting, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mesti ingat dalam pengajaran terbeza dia ada 4 elemen yang kita fokuskan, iaitu kandungan, proses, persekitaran dan produk. Ya,
Ingat, kandungan, proses dia, produk dia, dan juga persekitaran. So, when kita membina rancangan untuk PT, kita akan based on ini 4 elemen. Kalau kandungan kita tahu sudah, yaitu dia adalah berdasarkan GSKP. Sama ada murid yang pandai, kita akan membuat nanti akan diceritakan juga yang modular. Adakah kita akan menggabung jalinkan yang lain ke atau tidak? So dia kalau begitu kita maksudnya elemen PT itu adalah berbeza dari segi kandungan. Maksudnya murid ini dengan kumpulan murid ini dengan kumpulan yang murid lain, dia boleh mempunyai standar pembelajaran yang berbeza. Murid yang cemerlang itu barangkali dia boleh merentas kepada kurikulum di tahun yang akan datang pun boleh. Tidak ada salahnya sebenarnya. Untuk proses itu bagaimana murid itu belajar, ya. Okay, so guru perlu mempelbagaikan proses pembelajaran bergantung kepada cara murid belajar mencakupi aktiviti yang dilaksanakan untuk mencapai objektif. So proses itu ialah aktiviti yang akan murid buat semasa PDP itu pembelajar mereka sehingga mendapatkan hasil dia. Kalau proses berbeza maksud dia kumpulan murid ini barangkali proses mereka akan mencari bahan di internet. Kumpulan ini akan mencari bahan hanya di buku teks. So proses mereka belajar itu berbeza. Tetapi standar kandungan dia itu barangkali boleh sama, barangkali juga boleh berbeza, ya. Nanti kita akan merujuk kepada pola pembelajaran berbeza di selepas ini, ya. Itu sangat penting, pola-pola dia. Persekitaran ialah iklim bilik darjah, ya. Macam mana cikgu mensusun atur bilik darjah, mensusun atur kumpulan agar murid boleh belajar dengan lebih selesa, ya. Ataupun persekitaran itu boleh melibatkan murid itu membuat aktiviti ada di bilik darjah, ada yang di kawasan yang berbeza pun boleh, ya, dia terpulang. Produk itu of course kita tahu dia adalah hasil, ya. Macam tadi saya bagi tahu kalau minat murid itu berbeza, hasilnya barangkali cikgu mau mereka menghasilkan produk yang berbeza. Tetapi apa yang dipelajari itu adalah sama. So dia ada juga macam tadi Puan Sylvia nyatakan, project based learning itu pun dia hampir sama. Cikgu akan mempresentkan satu standard kepada murid, tetapi hasil dia boleh berbeza-beza. So sebenarnya kita nampak di sini apa-apa pun dia ada kaitkan di sini. Pelbagai strategi, pelbagai pedagogi ini saling mengait tu at times. Okay. Next, Jepo. Thank you. Jepo. Next. Okay. Pembelajaran yang dibezakan melalui kandungan, maksud dia itu kandungan yang sudah berbeza lah kan. Tadi sudah saya bagi tahu, kandungan yang diberikan berbeza mengikut tahap murid. Murid yang sudah menguasai perlu menganalisis isi kandungan. Murid yang mempunyai tahap penguasaan tinggi perlu menyelesaikan tugasan berbentuk analisis atau reka cipta. So kalau mereka sampai tahap reka cipta, boleh sudah kita membuat pentaksiran bilik darjah TP 6. Kalau budak berjaya, murid kita berjaya mencapai aktiviti mereka atau hasil mereka dapat mencapai TP tersebut. Murid yang tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam sesuatu tajuk diberi tugasan pada aras pemikiran yang rendah. So kita lihat di sini kalau beza kandungan maksud dia ada aras rendah dan aras tinggi, barangkali juga ada aras yang sederhana. So kandungan itu memang dibezakan. Next, Jepo. Okey, pembelajaran yang dibezakan melalui proses. Okey, proses ialah bagaimana isi kandungan dipelajari. So, guru akan memberi peluang kepada murid untuk memproses kandungan atau idea dan kemahiran yang telah diperkenalkan kepada mereka.
Setiap murid mempunyai cara belajar yang berbeza. Suatu pembezaan yang berjaya melibatkan penyampaian mengikut setiap gaya pembelajaran murid seperti secara visual, auditory dan kinestetik dan melalui lisan. Okey, di sini kita akan membawa itu multiple intelligences, ya. Kita akan kaitkan multi intelligences dalam proses. So kita boleh rujuk kepada MI untuk memastikan sebenarnya murid kita itu di mana. Bukan semua murid memerlukan bimbingan dan sokongan yang sama daripada guru. Murid juga boleh memilih untuk bekerja secara individu, berpasangan atau dalam kumpulan. That's why it said that PT ini dia flexible, ya. Tetapi terpulang, kalau cikgu sudah ready dengan kumpulan, boleh ajukan kepada kumpulan, ya. Tetapi ada murid yang sangat cemerlang, barangkali cikgu boleh suruh untuk buat secara sendiri. Okey. So pembelajaran yang dibezakan melalui produk ialah apa yang dihasilkan murid di akhir PDP. Produk boleh berupa ujian, projek, laporan atau aktiviti lain. Guru boleh memberikan tugasan kepada murid untuk menyiapkan aktiviti yang menunjukkan penguasaan konsep pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan murid mengikut gaya pembelajaran mereka. So contoh yang produk yang boleh kita suruh budak buat adalah seperti dia dalam tulisan kuning itu membina modul menggunakan gambar, penulisan kreatif, main peranan, demonstrasi, bercerita, persembahan PowerPoint, permainan interaktif dan banyak lagi, ya. Produk dia boleh banyak lagi. Ini hanya contoh. Okey, contoh pengajaran yang dibezakan melalui persekitaran pembelajaran ini adalah contoh susunan bilik darjah, ya. Contoh pembelajaran 1 dan 2 itu memang berbeza, ya. Barangkali untuk penulisan karangan, so dia ada pendahuluan, kumpulan 2 akan buat apa, dia ada part-part dia pun boleh. So dia banyak perbezaan di sini. Okey. So kita boleh lihat juga yang sebelah itu kumpulan 1 jawab soalan, kumpulan 2 dia ada soalan dan gambar, kumpulan 3 dia ada soalan dan pembendaharaan kata, kumpulan 4 dia buat soalan gambar dan pembendaharaan kata, kumpulan 5 aktiviti penulisan. So kita nampak di sini walaupun dia murid belajar benda yang sama, tetapi aktiviti itu kita nampak di sini sudah berbeza, ya. Proses dia untuk belajar berbeza dan ini pun saya tidak silap saya produk dia pun berbeza di akhirnya, ya. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, ini yang penting, tuan-tuan dan puan-puan. Actually untuk membuat PT is flexible. Apa cikgu mau gabungkan dia pun boleh sebenarnya. Tidak ada salah dan betul. Tetapi untuk IPG apa Melayu di KL tu mereka memang dipertanggungjawabkan untuk mengolah pengajaran berbeza dan mereka telah membangunkan pola pengajaran di mana cikgu boleh ikut, ya. Kalau di atas tu kandungan sama, dia ada kandungan sama dan kandungan berbeza. So untuk sebenarnya sama ada sekolah kurang murid ke, sekolah yang ramai murid ke, kandungan itu sama atau beza, semua sekolah pun boleh digunakan pakai. Tetapi saranan oleh IPG Melayu ni, dia bagi tahu kandungan itu yang sama itu untuk apa, mana-mana sekolah, jenis sekolah, tetapi berbeza ini adalah untuk SKM, yang terutamanya sekolah yang ada kelas bercantum. Bagi saya tidaklah. Actually anybody can match whatever they want to teach, ya. So kalau proses itu sama, dia bagi sudah proses sama, produk boleh sama, persekitaran boleh beza, jadi dia adalah pola 1. Kalau kandungan sama, proses sama juga, produk dia beza, persekitaran dia sama, dia guna pola 2.
So kalau cikgu sudah ready, dia tahu sudah ini yang saya mau samakan, ini yang saya mau bezakan. So senang cikgu hendak merancang PDP nanti. Yang paling tough itu sebenarnya kandungan berbeza, proses pun beza, produk pun beza, dan persekitaran pun berbeza. Ini adalah pola ke-15 adalah pola yang paling sukar. Pola yang paling senang memang P1. Yang dibezakan ialah persekitaran sahaja. Maksud dia kumpulan-kumpulan yang cikgu buat itu dia beza. Tapi yang lain itu dia semua sama. Ya. Tetapi dia tidak berapa akan nampakkan pembelajaran terbeza kalau kita menggunakan pola 1. Okey. So ini sangat penting ya, tuan-tuan dan puan-puan, panduan untuk pola-pola pengajaran terbeza ini. Okay, next. Okay, reka bentuk pengajaran terbeza ada fasa dia, iaitu fasa 1 menganalisis ya. Tadi belum saya sentuh. Sebenarnya dalam kelas cikgu awal tahun mesti ada profil murid. Ya, maksud dia kita sediakan satu profil untuk mendapatkan maklumat apakah murid kita minat, ya, apakah barangkali apa cita-cita dia, family background dia, ya, untuk kita rekodkan. Tujuannya supaya bila kita membuat pembahagian kumpulan, kita ataupun contohnya kita hendak membuat PT berdasarkan minat murid. Kita tahu ni murid minat dia memang suka melukis ataupun dia pandai melukis, so kita boleh grup dia bersama, okey, untuk aktiviti kita nanti. So untuk bagian analisis tu dia sangat penting ya. Kita hendak analisis murid kita dan kita mesti menganalisis juga tahap penguasaan mereka untuk setiap mata pelajaran. Ya. Fasa 2 itu merancang. Okey, cikgu akan merancang dan pada masa yang sama dia akan mereka bentuk pembelajaran. Dia akan fikir. Time dia merancang untuk PDP dia akan fikir dari segi in terms of student dia, apa dia mau murid itu lakukan supaya boleh mencapai objektif dan kriteria kejayaan yang ditetapkan. Okey. Fasa 4 itu dia akan melaksanakan PDP. Fasa 5 memang akan cikgu buat pemantauan dan penafsiran, ya, is ongoing proses. PBD itu adalah proses yang berterusan dalam bilik darjah. So fasa ke-6 itu memang cikgu selepas melaksanakan semua dia akan membuat penilaian terhadap pedagogi terbeza. Sama ada perlu penambahbaikan ataupun sudah mencukupi apa yang dia buat dan ramai murid dia dapat mencapai objektif dia. Okey. Next, Jeffo. Okey, hubung kait pengajaran terbeza, saya cepatkan saja kerana saya tak rasa semua pun tahu. Apa-apa yang kita buat dalam PDP itu, dia memang tidak lari daripada SKBP itu standard 4. Begitu juga dengan pembelajaran terbeza. Dia dalam PT ini juga, dia akan tersirat juga disisipkan juga aplikasi pembelajaran terbeza dalam PAK 21. Kerana when we are doing our teaching, of course we will have lots of banyak benda kita akan buat. Contohnya kita akan buat gallery, walk, hot seat, itu semua adalah pembelajaran terbeza. Murid belajar dalam kumpulan, buat aktiviti dalam kumpulan, itu pun salah satu ciri sudah PAK 21. Ya. So dia ada PAK yang tak perlu kita ada pentaksiran bilik darjah. Ya. Dan of course untuk memastikan PT ini berjalan dengan baik, dan selalu ada penambahbaikan, kita gunakan PLC sebagai satu platform untuk menyelesaikan isu-isu yang cikgu hadapi dalam PDP. Ya, untuk apa-apa isu PDP, untuk menyelesaikan isu PDP kita akan menggunakan PLC sebagai platform untuk guru berkongsi pengalaman dan untuk meningkatkan, ya,
diri ya dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, next. Kita cepat saja. SKPMG itu kalau kita lihat di sana, tahap quality itu banyak tempat kita akan lihat pelbagai aras keupayaan murid. Yang ini telah maksudnya pentas PDP pengajaran terbeza berlaku dalam bilik darjah. Ya. Next, Cepo. Okey, dalam aplikasi abad ke-21 tu ya, kita tahu kandungan tu perlu memenuhi standard. Of course, apa yang kita belajar semua tu mesti memenuhi standard pembelajaran. Sekurang-kurang ada 2 kriteria kejayaan. Murid boleh menjalankan aktiviti yang sama, tetapi proses pembelajaran berbeza mengikut aras keupayaan, minat, kesediaan dan kognitif, ya, itu proseslah aplikasi PT dalam abad ke-21. Pendekatan induktif, didaktif, strategi pembelajaran pusatkan murid berasaskan bahan, kaedah kooperatif, kolaboratif, permainan, inquiry penemuan dan pembelajaran berasaskan masalah, ya. Teknik dia kita banyak teknik untuk Kagan cooperative learning yang kita boleh serve di internet. Untuk ini hanya contoh. Ada banyak lagi kalau kita masuk untuk cari di internet, ya, Kagan untuk PAK 21 for cooperative learning. Dan produknya murid yang berlainan tahap dapat pamerkan produk hasil pembelajaran yang berlainan sama ada menghasilkan peta minda, jadual, graf dan lain-lain lagi, ya. So this is tersisiplah kan PT ada PAK 21. Okay. Next. Okey, aplikasi pembelajaran terbeza dalam pentafsiran bilik darjah, saya fikir semua pun tidak asing lagi. Melaksanakan PDP dan pentafsiran bilik darjah, dia mesti beraktiviti berpusatkan murid. Ada aktiviti Pak 21, mesti ada penerapan elemen kebat dan pendekatan modular, interaktif dan didik hibur dalam PDP, ya. Dan guru akan menggunakan 3 kaedah pentafsiran, iaitu secara lisan, bertulis dan secara pemerhatian, ya. Semasa membuat pentafsiran biasa, ini 3 kaedah kita gunakan. Next. Okey, masih lagi PBD, merekod dan menganalisis penguasaan murid. Selepas kita melaksanakan PBD, kita perlu mencatat maklumat tentang perkembangan, kebolehan, kemajuan penguasaan murid. Maklumat yang direkod perlu dianalisis dan ditaksir, dan guru membuat pertimbangan profesional di akhir tahun biasanya untuk menentukan tipe murid dan tindakan susulan penambahbaikan jika perlu. So untuk catch up plan ini, ya, kita tidak boleh lari dari ini dan harap kalau sudah cikgu mentipikan murid sudah, tetapi untuk catch up plan yang seterusnya tahun depan kita akan buat pengayaan dan pemulihan sekiranya ada, dan ada peningkatan dalam di kalangan murid. Kita perlu membuat perubahan dalam penambahbaikan sudah dibuat dan perekodan pun perlu diubah, ya. Okey, kepelbagaian, okey, tindakan ini dilakukan supaya murid dapat menguasai pelajaran mengikut potensi, ya. Kepelbagaian teknik PDP, bahan PDP menarik, penggunaan bahasa yang sesuai, pemerhatian dan bimbingan, dan of course kita mesti bagi peluang kepada murid untuk meningkatkan pencapaian, ya. Kalau sekiranya guru selalu terikat dengan PDP yang one size fit everyone, memang kita tidak beri peluang kepada murid untuk meningkatkan pencapaian. Kalau murid itu one size kan, kalau murid yang lemah, dia memang tidak akan meningkat kerana dia tidak boleh menjawab apa yang cikgu katakan. Kalau untuk murid yang sudah cemerlang, dia tidak ada ruang lagi untuk pergi ke
Kerana apa yang dirancang cikgu itu hanya aras yang biasa, yang sederhana biasanya. So setiap murid perlu ada hak, ya, ada hak untuk peningkatan diri dia, dan gurulah yang akan memberi mereka peluang itu. Ya. So next Jacko. So PLC sebagai satu platform penyelesaian masalah pembelajaran terbeza, and we know PLC semua yang kita sudah tahu. Cuma bila cikgu melaksanakan PLC, jangan lupa untuk merekod di STL KPM, ya, kerana ini sangat penting. Dan kita lihat apakah PLC yang boleh menyokong, ya. Seterusnya lah, ini saya rasa semua orang tahu. Next Jacko, boleh baca, ini no problem. Okey, kita tahu kita boleh buat learning walk. Learning walk sangat penting untuk pemimpin sekolah untuk melawat kelas dan melihat apa yang perlu kita fokus for the lesson nanti. For that, a few classes we go around to see apa yang perlu difokuskan. Dan lepas tu share dengan guru apa dapatan dan apa penambahbaikan. Lesson study sangat penting untuk meningkatkan perancangan guru, dan teacher sharing session ini sangat penting untuk mendapat idea baru, dan juga begitu juga dengan peer coaching. Kita perlu buat agar kita boleh membantu antara satu sama lain untuk peningkatan diri. Ya. Ini hanya beberapa PLC yang dicadangkan dalam untuk menyelesaikan masalah pembelajaran terbeza. Ya. So ada banyak lagi PLC ya sebenarnya. Okay, next. Okay, untuk aktiviti pengajaran terbeza di sini ada disenaraikan beberapa contoh. Next. Activity tiered learning, okay. Yang pertama, kita cepat saja. Saya rasa cek nanti. Okay, tiered itu dia ada peringkat dia kan, yang mudah ke yang sukar. Jadi yang kedua ialah tic-tac-toe, ya. Tic-tac-toe ni dia mesti menjawab soalan tu baru dia boleh X. Dia 9 petak yang ada soalan. So kalau dia boleh jawab soalan tu dia boleh X lah, macam bermain tic-tac-toe, ya. Okay, ini pun contoh yang sama untuk aktiviti 2. Next. Ini adalah main peranan, ya, role play. Dia ada ajarkan macam mana buat role play. So nanti cikgu boleh lihat dengan terperinci. Ada RAFD dia guna. Okay. Dan yang aktiviti keempat tu begin. Apa itu begin? Okay, dia mesti guess. So ini contoh lah, cikgu boleh mendalam dengan lebih dalam lagi apa aktiviti, kerana cannot go deep kalau terlampau banyak masa, ada 2 kawan lagi belum datang. So disertakan ialah menu pembelajaran terbeza. Untuk contoh cikgu boleh scan dengan lebih terperinci, ya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekiranya ada kekurangan, mohon banyak-banyak, ya. So boleh rujuk untuk lebih terperinci di buku yang saya bagi tadi. Terima kasih.